Tuan-tuan, dulu orang kaya, dulu orang mewah. Benda ni disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah kami nak ambil, kata Allah, apa-apa yang ada pada mereka, fa akhadnahum baghtatan, kami boleh ambil sekelip mata, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dia boleh ambil pada bila masa. Tuan-tuan, fa akhadnahum baghtatan, Allah boleh ambil pada bila-bila masa sahaja yang dia kehendaki, kata Allah Subhanahu Wa Taala. الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dia akan menjadi penawar kepada hati kita, menjadi penyembuh bagi segala penyakit, dan asbab kita dapat menarik keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, kita nak berada di dalam majlis ilmu kerana kita nak perjalanan kehidupan kita adalah berdasarkan kepada ilmu.
Hari ini kita berada pada masa yang disebut oleh Nabi SAW, iaitulah sebagai masa dunia akhir zaman. Dan bila berlakunya akhir zaman ni, cara untuk kita menghadapi akhir zaman adalah kembali kepada Al-Quran, kepada ajaran Nabi SAW, dan juga kepada apa yang disebutkan oleh para alim ulama kita. Maka insya-Allah kalau kita berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada ketaksuban. Tuan-tuan, taksub ni dia menunjukkan ada kelemahan-kelemahan kepada orang yang taksub. Kerana ilmu dia menyuluh manusia kepada jalan-jalan kebenaran. Sebab itu disebutkan di dalam Matan Zubat yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Arsalan rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, takhruj binuril ilmi min zulumati. Dengan keberkatan ilmu, kata Imam Arsalan, maka kamu akan dapat keluar daripada segala kegelapan-kegelapan. Makna kegelapan-kegelapan di sini adalah fitnah-fitnah, ujian-ujian yang mai kepada kita, yang kadang-kadang memeningkan kepala kita. Dan dia sebenarnya tak pening pun, kerana Allah Subhanahu wa taala dia dah sebut dah. Allah Ta'ala kata, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatih, kata Allah. Allah Ta'ala kata, macam mana kamu boleh kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan ayat-ayat itu telah pun dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu. Dan tapi pasal apa yang kita ni boleh berselisih, pasal apa berlaku ta'assub, pasal apa berlakunya salah menyalah antara satu sama lain. Dan memang sunnatullah, manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti akan berselisih, kata Allah. Pasti berselisih. Tapi Allah Ta'ala dia ajak kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai', bila mana kamu berselisih di dalam apa juga perkara yang kamu perselisihkan, farudduhu ilallahi war rasul, maka hendaklah kamu kembalikan perkara yang kamu perselisihkan itu kepada kitabullah, yakni Al-Quran. Dan maknanya Quran ni kita kena tadabbur. Quran ni kita nak kena hurai satu-satu. Dan yang nak hurai Quran ni, kita jangan beri kepada golongan jahil. Pasal apa? Kerana kata ulama, kalaulah orang jahil yang berfatwa, kamu akan tengok akan adanya perkara-perkara yang pelik akan berlaku, kata ulama. Pasal apa? Kerana dia jahil. Dan nak hurai Quran, nak hurai hadis, kita kena beri kepada orang yang berautoriti. Kita kena beri kepada orang yang berkelayakan. Supaya apa? Manusia dia dipandu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan perempuan sekalian,
dengan kuliah yang baru sahaja kita mulakan. Mudah-mudahan kita dapat hadir, mudah-mudahan juga dengan bertambahnya ilmu pengetahuan kita, maka kita berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi kita sambung pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Dan kita sambung kepada ibarat yang berikutnya. Jadi terima kasih pada Cikgu Mak Isha kita. Dia peringatkan saya kat mana berhenti. Kita pun duk cari juga kat mana berhenti hari tu. Mujak cikgu dah. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, baik. Kita sambung yang ibarat yang berikutnya. Maka dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata wa 'alal muridi an yajtahida fi taqwiyatihi wa hifdhihi wa ijabatihi. A'ni hadzal ba'ithah. Maka dia kata, dan hendaklah ke atas setiap murid. Al-murid, dan tuan, makna murid ni adalah orang yang berkehendak. Itu maksud dia. Maknanya dia adalah orang yang betul-betul dia berkehendak. Itu makna murid. Sebab tu kalau kita tengok di dalam grammar bahasa Arab, murid dia menunjukkan dekat sini sirah yang mubalaghah. Maknanya benda tu dia betul-betul dia nak buat. Dan tuan, maka al-murid adalah orang yang benar-benar berkehendak. Dan tuan, siapa dia yang berkehendak ni? Iaitulah hamba-hamba Allah. Iaitulah kita. Dan tuan, semua kita berkehendak kepada Allah atas jalan daruri. Dia bukan atas jalan ikhtiari. Dan tuan, kalau ikhtiari dia boleh pilih. Dia nak pun boleh, dia tak nak pun boleh. Tapi makna hendak dekat sini atas jalan daruri. Maknanya tidak boleh tidak, dia kena berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, hamba ni dia tidak boleh jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba dia tidak boleh bercerai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kalau manusia dia bercerai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa dia yang nak berikan makan kepada dia? Dan tuan, kalau manusia bercerai dengan Allah, siapa dia yang nak berikan minum kepada dia? Dan tuan, kalau dia bercerai daripada Allah, siapa lagi yang nak memberikan segala-galanya kepada dia? Dan tuan, ada jawapan tak kepada persoalan ni? Kalau kita tak perlukan Allah, kalau kita tak mau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tak lagi benda lain yang boleh beri makan kat kita? Ada tak benda lain yang boleh memberikan perlindungan kepada kita? Dan tuan, hari ni kalau kita tengok COVID, dia lain macam. Lain macam tu, ya Allah, mereka duk kata lah, yang mana virus pada hari ini variannya ataupun jenisnya adalah jenis Delta, yang cepat untuk menjangkiti manusia, dan juga dia punya kekuatan dia tak sama sebagaimana
virus Covid yang sebelum daripada ni, tuan-tuan. Tapi kita boleh keluar rumah, kita boleh beli barang keperluan, kita boleh pergi masjid. Lepas-lepas keluar daripada masjid, bolehlah sembang 2-3 minit. Alhamdulillah, sampai kepada setakat ni kita masih diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang boleh kita selamat sampai pada hari ini siapa yang bagi? Dan sudah pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tak boleh bercerai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu disebutkan oleh ulama tauhid. Ulama kata Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang Allah taala buat adalah dengan jalan mengadakan. Maknanya kata kalau Allah taala hendak dia ada, maka ada. Sebab itu kita baca di dalam surah Yasin, Allah Ta'ala kata, "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Apabila Allah Subhanahu wa taala dia mengkehendaki sesuatu, kalau dia kata jadi, jadilah perkara tersebut. Tuan-tuan, maka kata ulama tauhid, Allah Ta'ala punya perbuatan atas jalan mengadakan. Hanya dia, tuan-tuan, yang boleh mengadakan sesuatu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh beri sesuatu. Tetapi perbuatan manusia, tuan-tuan, ni perbuatan kita. Yang kita keluar daripada rumah pukul 7 pagi, balik pukul 4 petang. Tiap-tiap 21 hari bulan sampailah 30 hari bulan penuh ATM. Pasal apa? Masing-masing nak ambil habuan dekat ATM tu. Tuan-tuan, perbuatan yang dilakukan oleh manusia adalah atas jalan usaha dan ikhtiar. Belum confirm dia ada lagi. Tuan-tuan, boleh faham? Dia atas jalan usaha dan juga ikhtiar. Tapi ada tak? Tak ada lagi. Sebab tu, tuan-tuan, perancangan yang kita buat tak semua kena. Kita duk merancang, tuan-tuan. Saya ni, Ustaz, kalau agak-agak nanti dah boleh rentas negeri nak balik kan. Kan? Ini saya cerita saya ni, tuan-tuan, 2 tahun tak balik tu. 2 tahun tak balik kampung. Kita orang Johor, orang Johor, orang jauh. 2 tahun tak balik. Pasal apa? Punya jaga, mana? Kita jaga kita dan jaga orang lain. Masya Allah. Benda ni ada disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dararun wa la dirar, kata Nabi. Jangan rosakkan diri kamu dan jangan pula kamu merosakkan orang lain. Dan maknanya kita jaga diri kita dan jangan rosakkan orang lain. Jangan huru-harakan orang lain. Tuan-tuan, 2 tahun tak balik. Itu duk cerita. Sebab katanya nak diumumkan dalam masa terdekat ni, kita pun tak sabar. Vaksin pun sampai terjelapak. Mana boleh tak balik rugi. Macam tu. Tuan-tuan, dirahmati Allah sekalian, kita duk jangka. Kita punya perancangan bulan 10 ni, kira kalau buka dia nak balik. Tuan-tuan, tapi perancangan manusia dia bukan pada jalan mengadakan. Perancangan manusia, perbuatan yang dilakukan oleh manusia adalah di atas jalan usaha dan ikhtiar. Belum tentu ada. Habis tu yang mengadakan siapa? Yang mengadakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan, maka perancangan kita selalu meleset. Kita dah berasa beberapa hari bulan ni aku nak pergi sini. Beberapa hari bulan aku kena ada kat sini. Tuan, 5 perancangan kita, kadang-kadang 4 gagal. 1 sahaja yang boleh kat kita. Tuan, siapa punya kehendak tu? Yang tu adalah
kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana tu Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, dia kata dekat dalam kitab ni, wa 'alal murid, dan hendaklah ke atas setiap murid, iaitulah orang yang berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, yang nak dengan Allah ni bukan pilihan, dia adalah satu kemestian, lazim. Dia mesti kena berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh bercerai. Dan tuan, kalau dia bercerai, tak tahulah siapa yang nak bagi dia makan, siapa lagi yang nak bagi dia perlindungan. Allah Ta'ala sebut, wallahu khalaqakum, Allah yang telah menjadikan kamu, kata Allah. Wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kamu buat itu dibuat, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kita ni ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada jantung, ada darah. Itu buatan Allah Ta'ala. Kemudian segala apa yang kita duk buat ni, ta'malun, yang kamu buat, itu juga adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka tak boleh bercerai lah nampaknya. Kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kok mana pun kita tak boleh sombong dengan dia, kok mana pun kita tak boleh lebih daripada dia. Kalau dia kata suruh buat benda ni, kita kena buat. Kalau dia suruh tinggal, kita kena tinggal. Kenapa? Kereta ini adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, berapa ramai orang yang dalam pada masa Covid ni hilang pendapatan. Dulu orang kaya. Dan tuan, saya pernah terbaca satu berita dekat dalam handphone lah. Kan, hari ni mana ada orang buka sahabatnya tu? Tak ada orang. Kan? Ke ada? Ada orang tok-tok wan kita mungkin ada. Tapi orang pada hari ni semua duk main slide-slide kan. Dan tuan, saya terbaca satu cerita. Ada satu orang yang dia sanggup bakar dia punya kereta Lamborghini. Pasal apa? Kerana semata-mata nak mendapatkan insurans. Kerana katanya dia ni perniagaan dia dah habis. Kemudian dia pun menghadapi masalah. Dan tuan, dulu orang kaya, dulu orang mewah. Benda ni disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kami nak ambil, kata Allah, apa-apa yang ada pada mereka, fa akhadnahum baghtatan, kami boleh ambil sekelip mata, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dia boleh ambil pada bila masa. Hari ni kita sembang dengan kawan kita, esok dengar-dengar meninggal dah. Dan tuan, elok-elok kita baru sembang dengan dia, tahu-tahu lepas 1 jam meninggalnya. Dan tuan, fa akhadnahum baghtatan, Allah boleh ambil pada bila-bila masa sahaja yang dia kehendaki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka kita semua ni murid. Kita semua adalah orang yang berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Kerana kita makhluk, kita adalah benda yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata, wa 'alal muridi an yajtahida, hendaklah ke atas setiap murid, an yajtahida, hendaklah dia bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh pada apa? Fi taqwiyatihi, memperkuatkannya, wa hifzihi, dan juga pada menjaganya. Dan tuan, kita nak kuatkan apa ni? Kita nak jaga apa ni? Sebelum ni, pada ibarat yang sebelum ni, kita dah faham ada manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang sangat mahal. Tuan-tuan, apa nikmat tu? Dia dorong, Allah Ta'ala dorong
hati kita, Allah Ta'ala lorong hati kita untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala timbulkan dalam hati kita hendak melakukan benda yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan satu nikmat yang sangat besar. Dan kenapa orang yang taat, maka dia bersama-sama dengan Allah. Orang yang taat adalah orang yang senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah. Dan sebab tu, kalau kita buat dosa, cepat minta ampun dengan Allah. Dan semua kita pendosa dengan Allah. Kata Nabi SAW, dosa ni az-zambu, kata Rasulullah, dosa itu alfina ba'dalfina. Dosa dia akan datang kepada manusia daripada satu dosa kepada dosa yang lain. Maknanya dia akan senantiasa jatuh di dalam lembah dosa kepada Allah. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Qushairi, pengarang kitab Risalah Al-Qushairiyah, orang tanya dengan Imam Qushairi, wahai Imam, adakah orang yang telah sampai derajatnya sampai kepada kedudukan awliya illahi salihin, mereka tidak lagi melakukan dosa kepada Allah? Dan tuan, apa jawapan Imam Qushairi? Kata Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, al-ma'sumun, yang dijaga oleh Allah, yang maksum, tak melakukan kesalahan. Kalau melakukan kesalahan pun, dia ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka insan pilihan Allah, mereka insan yang dijaga oleh Allah. Dan siapa dia? Al-Anbiya wal Rusul. Mereka adalah para nabi dan juga para rasul. Selain itu, tuan-tuan, mereka terancam melakukan dosa kepada Allah. Cuma beza. Dan beza orang yang dekat dengan Allah, bila dia melakukan dosa kepada Allah, cepat dia kembali kepada Allah. Dia cepat menyesal. Dan berkemungkinan besar dia tidak melakukan dosa itu lagi dah. Berkemungkinan besar dia tidak akan melakukan dosa itu lagi. Tuan, dia kembali pada Allah. Dia cepat menyesal. Dia akan menangis. Tangisan dia lama. Tuan, ni orang yang dekat dengan Allah. Tangisan dia lama. Kenapa? Dia berasa bersalah sangat-sangat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beza dengan orang awam. Orang awam, orang yang tak dekat dengan Allah Ta'ala ni, kalau dia buat dosa, kadang-kadang seronok pula melakukan dosa kepada Allah. Tak nak kembali kepada Allah. Betapa kerasnya hati kita. Dan sebab itu Nabi SAW menyebut tentang keras hati ini. Kata Nabi SAW, ab'adul asya', benda yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, qaswatul qulub, iaitulah hati yang keras, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat dosa tak terasa menyesal, buat dosa tak ada teringin nak taubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, benda lagu ni yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, ni beza orang yang dekat dengan Allah kalau dia buat kesalahan, dengan orang awam lagu kita yang buat dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka kerana tu, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Al-Qushairi, terancam lagi dia melakukan dosa kepada Allah. Tuan-tuan, kita kalau seandainya terjatuh di dalam dosa kepada Allah, taubat dengan Allah. Dan sebab itu antara doa yang ulama kata jangan tinggal doa ni. Kata doa ni adalah doa yang paling baik. Kita doa kira nak kaya,
Kita doa kira nak senang, kira nak habuan tu balik kat kita. Sebab itu ulama dekat Mekah kita rajin bersedekah. Di Mekah kita selalu sangka baik kat orang. Walaupun walhal dia ni tipu rakyat. Walhal dia tipu rakyat. Dia mai kat kita nangis-nangis teriak, tolonglah saya ni daripada Palestin, daripada sekian-sekian. Tapi dengar cakap tu tak cakap Palestin, dengar tu macam bahasa Mesir, macam bahasa Saudi. Allahu a'lam. Tuan-tuan, tapi orang kita kat Mekah sangka baik. Oi, siapa nak tahu hak ni malaikat tu? Siapa nak tahu hak ni Nabi Khidir tu? Siapa nak tahu? Bagi 50 riyal. Bagi 100 riyal. Tuan-tuan, balik Malaysia, tok guru dia umum, ni kita nak buat masjid ni. Dia tak pandang. Tuan-tuan, hak ni benda-benda hak yang kadang-kadang kita tak perasan. Kita sebenarnya adalah orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala dia sebut yahsabunahum an yuhsinuna sun'a. Kadang-kadang ada orang yang dia menyangka dia dekat dengan Allah, padahal dia adalah orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka sebelum ni kita dah terang, ada orang yang Allah Ta'ala berikan kepada dia tanpa perlu dia cari, dia mendapatkan nikmat yang besar, dia terdorong melakukan ketaatan pada Allah. Dan ini nikmat besar. Dia taat dengan Allah, dia bersama dengan Allah. Dia taat dengan Allah, Allah beri kehidupan yang baik pada dia. Kerana tu Allah Ta'ala sebut, man amila amalan salihah, kata Allah. Siapa-siapa yang melakukan amal saleh wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia beramal saleh, kemudian dia beriman kepada Allah. Apa Allah Ta'ala janji? Lanuhniyannahu hayatan tayyibah, kata Allah. Kami beri kepada dia kehidupan yang baik, kehidupan yang istimewa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya Allah Ta'ala kata bahawa yaghfir lakum dzunubakum jami'an, dan dialah Allah mengampunkan dosa kamu semua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu jangan buat benda yang dilarang oleh Allah. Jangan buat benda-benda hak yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni wabak ni yang kita terima pada hari ni. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kita nak kena rasa takut dengan wabak yang mai kat kita pada hari ni. Oi, Ustaz, takkan nak takut dengan virus pun makhluk. Tuan-tuan, bukan takut dengan virus tu, bukan ya. Tuan-tuan, kita pun tahu virus ni dia dijadikan oleh Allah. Kita tahu. Kita tahu semua yang ada atas muka bumi ni, di langit dan antara keduanya, semua tu makhluk. Semua tu benda yang dijadikan oleh Allah. Tuan-tuan, tak ada siapa takut dengan makhluk ni. Insya-Allah tak takut. Tuan-tuan, tapi kerana wabak penyakit ni, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, perkataan ini ada di dalam kitab Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, bagus kita baca kitab ni. Saya pun duk cadang, tuan-tuan, mana-mana masjid surau yang dah habis kitab kita mengajar tu nak buka kitab ni. Kitab ni secara khusus dia menerangkan kepada kita macam mana nak menghadapi wabak penyakit. Subhanallah. Tuan-tuan, Imam Nawawi ni dia punya hebat dah. Imam Nawawi ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi ada satu karya. Karya Imam Nawawi adalah kitab Al-Minhaj.
Kalau orang yang belajar mazhab Syafi'i, kitab yang paling akhir di dalam mazhab Syafi'i adalah kitab Minhaj yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, bagus kita baca kitab ni dalam situasi kita ni, penyakit yang berjangkit macam ni. Tuan-tuan, tapi kita tu lah, sebab tu saya kata tadi, apa pun juga kena refer, kita kena kembali kepada ilmu. Saya bukannya nak marah dak tuan-tuan, tapi kadang-kadang kita ni cepat sangat. Hak ni kiamat dah lah. Dia kata, hak ni tak lama dah lah. Tuan-tuan, sahabat Nabi SAW bila tanya dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, bila berlakunya hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah terus potong pertanyaan ini. Rasulullah kata kepada sahabat ni, ma'adatta laha? Kamu tanya tentang kiamat ni, apa persediaan yang kamu buat untuk hari kiamat? Tuan-tuan, kiamat ni lama dah diberitahu oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi sebut, antara tarikh kelahiran aku dengan kiamat, kata Nabi macam ni. Nabi merapatkan jari telunjuk dia dan juga jari tengah dia. Nabi buat macam ni. Tuan-tuan nak cerita apa? Kiamat ni dah dekat semenjak daripada lahir Nabi SAW. Dan perkara ni pasti berlaku. Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, Nabi dan juga Allah Ta'ala cerita benda ni jelas, bahawa dunia ni akan mengalami kemusnahan satu masa nanti. Tuan-tuan, tapi yang penting bagi kita apa dia? Persediaan. Ni nak menghadap Allah Ta'ala nak bawa apa ni? Tuan-tuan, baca Quran tak tui lagi. Tuan-tuan, sembahyang pun kadang-kadang tak tahu kena sujud sawi ke, tak perlu sujud sawi ke. Tuan-tuan, macam ni kah nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dalam keadaan kita ada lagi sombong dengan orang, ada lagi takabur dengan orang, masih lagi ada hutang dengan orang yang kita saja-saja buat tak bayar. Tuan-tuan, macam ni kah nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kerana tu Nabi SAW kata, ma'adatta laha? Kamu nak sangat tahu tentang kiamat ni, tapi apa persediaan kamu nak menghadapi hari kiamat tersebut? Tuan-tuan, bila kiamat kita nak jumpa dengan Allah, dan Allah tanya dekat kita, terutamanya 4 perkara yang selalu sangat kita dengar hadis Nabi ni, yang mana Allah akan tanya kat kita, kesihatan mana kita gunakan, harta ke mana kita infak, dan daripada mana kita dapat ilmu, macam mana kita menggunakan ilmu tersebut, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, maka kita buat persediaan mengaji. Maka dengan adanya majlis kuliah ni, macam-macam kita ada fiqh, ada tasawuf, ada tauhid. Yang ni kita kena bawa kitab, catat balik, tengok balik, amal. Dan pasal apa? Amalan ni yang kita nak bawa esok dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua akan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada ibarat yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.